Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam satu Malaysia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat pada hari ini. Sebelum saya meneruskan ucapan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Zahira binti Nasir merupakan Ketua Pengarah Eksekutif bagi Syarikat Konstruksi Sendirian Berhad. Pada hari ini, saya akan memberikan ucapan berkaitan tentang bagaimana cara untuk membina pekerja yang berinovatif. Selaku Ketua Pengarah, saya bertanggungjawab dalam memastikan pekerja saya menjadi pekerja yang berinovatif tinggi kerana ianya bukan sahaja dapat memberikan faedah kepada pekerja itu sendiri malahan turut kepada perkembangan syarikat kami. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya mulakan ucapan saya ini dengan menerangkan betapa pentingnya mempunyai pekerja yang berinovatif. Ini kerana pekerja yang berinovatif dapat memberikan peningkatan terhadap kemajuan syarikat. Bukan itu sahaja, setiap pekerja juga dapat menghormati dan menghargai idea-idea kreatif yang disumbangkan oleh pekerja ataupun individu yang menghasilkan idea tersebut. Sumbangan idea itu akan memberi erti dan manfaat kepada setiap ahli tanpa mengira jabatan dalam organisasi tersebut. Tambahan pula, pekerja yang berinovatif juga adalah elemen penting dalam mengekalkan persaingan dalam sesebuah organisasi. Pekerja yang inovatif secara tidak langsung dapat menjadi pekerja inovasi di mana mereka ini boleh meningkatkan kecekapan organisasi, seperti menyediakan organisasi yang berkualiti dengan memberikan perkhidmatan yang lebih menekankan ketetapan masa, mengurangkan kos pengurusan dan menyediakan kaedah operasi yang baru. Oleh itu, untuk membina pekerja yang berinovatif, saya akan memastikan tidak ada jurang yang berlaku di antara pegawai atasan dan kaki tangan bawahan. Ini agar komunikasi yang diwujudkan akan lebih berkesan. Hal ini sangat penting kerana kekurangan komunikasi di kalangan pekerja akan menyebabkan syarikat tidak dapat berkembang dengan maju. Sebagai pengarah syarikat, saya sendiri yang akan turun padang apabila wujud sesuatu masalah ataupun terdapat majlis-majlis yang diadakan oleh pekerja saya, di mana dengan cara ini ia dapat mengurangkan jurang di antara pekerja kami. Kerana kami dapat mengenali antara satu sama lain, walaupun daripada jabatan dan unit yang berlainan. Sekaligus dapat bersama-sama berbincang idea serta bertukar-tukar fikiran. Seterusnya, untuk membina pekerja yang berinovatif, kita perlulah mewujudkan semangat berpasukan dan cintakan organisasi. Setiap pekerja perlu memberikan kesetiaan dan komitmen mereka kepada syarikat, seperti tidak curi tulang, tidak mengamalkan rasuah dan seumpamanya. Contohnya seperti baru-baru ini, di mana syarikat saya telah berjaya dalam satu projek pembangunan, yang mana keberjayaan ini adalah hasil daripada kerjasama yang kuat daripada pekerja. 50% keberhasilan ini adalah hasil idea yang disumbangkan oleh pekerja. Setiap pasukan juga kerap mengadakan perbincangan dan dengan membincangkan matlamat bagi meningkatkan prestasi, menambah kecekapan dan keefisienan bagi setiap peringkat saluran penyelidikan dan pembangunan, iaitu R&D. Selain itu, seperti yang kita ketahui, pekerja akan kurang bermotivasi dalam pekerjaan mereka sekiranya mereka rasa kurang dihargai. Oleh sebab itu, saya akan menjalankan tanggungjawab saya sebagai pengarah syarikat untuk memberikan penghargaan dan ganjaran kepada pekerja-pekerja, terutamanya yang paling banyak memberikan sumbangan idea yang kreatif dan inovatif. Hal ini agar mereka lebih bermotivasi untuk menjadi pekerja yang inovatif. Contoh penghargaan ke atas satu idea yang kreatif dalam sesebuah organisasi boleh kita lihat semasa mengadakan mesyuarat.
di mana setiap orang akan mendengar dan memberikan idea ataupun pendapat masing-masing. Ini kerana mesyuarat biasanya akan digunakan sebagai satu tempat untuk bertukar-tukar pendapat dan juga idea. Di samping itu, untuk membina pekerja yang berinovatif juga sangatlah mudah apabila kita dapat menggalakkan pengupayaan kaki tangan dalam syarikat kita. Langkah yang berkesan ini telah saya tiru daripada sistem yang diamalkan oleh satu syarikat di Jepun yang telah berjaya menghasilkan banyak pekerja mereka yang berinovatif, iaitu dinamakan sebagai sistem Ranggi. Sistem Ranggi ini iaitu pengurusan pertengahan mengemukakan cadangan yang kemudiannya akan diedarkan kepada semua pengurus di bahagian yang berkaitan. Setelah cadangan dipersetujui, pekerja yang mengemukakan cadangan tersebut akan diberi kepercayaan dalam menjalankan cadangannya di dalam organisasi. Sistem ini sangatlah efektif kerana ia dapat meningkatkan kepercayaan dan kesungguhan pekerja dalam menguruskan sesuatu projek. Hal ini juga dapat kita lihat menerusi perjuangan Rasulullah SAW sendiri yang pernah membenarkan para pemuda yang dirasakan berkelayakan memimpin tentera Islam, walaupun ada panglima perang yang lebih senior dan berpengalaman. Ini bermakna kepimpinan dalam Islam bukan berbentuk horizontal tapi bulat. Iaitu pemimpin tidak sentiasa berada di atas dan pengikut tidak sentiasa berada di bawah. Selain itu, untuk membina pekerja yang inovatif, saya selaku pengarah syarikat amat mementingkan pengurusan sumber manusia. Hal ini kerana melalui pengurusan sumber manusia yang baik, maka organisasi syarikat dapat berkembang dengan baik kerana kesemua kebajikan pekerja dan juga kelangsungan dalam organisasi akan terjamin. Contohnya seperti skop kerja, ruang atau tempat kerja dan kemudahan teknologi yang digunakan. Oleh itu, dengan mengambil kira keselesaan pekerja, saya akan memastikan pihak pengurusan sumber manusia harus sentiasa memastikan bahawa mereka menyediakan tempat dan kawasan kerja yang lebih ergonomik agar dapat meningkatkan kepuasan kerja dalam kalangan pekerja. Seterusnya, syarikat kami juga menggunakan sistem Employee Design Innovation atau EDI untuk membina pekerja yang inovatif. EDI ini merujuk kepada pembentukan dan juga proses mengimplementasikan idea baru yang melibatkan interaksi antara pekerja. Dengan adanya sistem ini, ia dapat menggalakkan semua pekerja terlibat dalam pengembaraan inovasi dan pekerja juga dapat didedahkan dengan pelbagai aktiviti seperti perbincangan, proses pembuatan keputusan dan juga penyelesaian masalah. Ini agar mereka dapat mewujudkan satu pembaharuan di organisasi tersebut. Kesannya, penglibatan pekerja dalam aktiviti-aktiviti tersebut akan mendorong mereka agar lebih bermotivasi sekaligus membuat pembaharuan melalui idea-idea yang disuarakan kepada pihak pengurusan. Bukan itu sahaja, sistem EDI ini juga amat penting untuk memastikan pekerja dapat berkongsi idea yang menarik. Hal ini di mana pekerja yang menunjukkan penglibatan yang luas dalam aspek pekerjaan dapat memberikan manfaat kepada proses inovasi dan juga perkembangan syarikat. Sekaligus, pekerja yang berinovasi juga dapat dilahirkan, di mana mereka ini mampu untuk membuat perubahan yang baru dalam organisasi. Ini kerana pendapat yang mereka lontarkan dapat disokong dan diterima oleh organisasi bagi melaksanakan sesuatu pembaharuan dalam meningkatkan pencapaian organisasi.
Kesannya, pekerja-pekerja ini dapat mewujudkan perubahan organisasi dengan lebih efektif dan juga produktif. Apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah pekerja yang inovatif dapat dilahirkan bermula daripada pemimpin yang baik dan juga kecekapan dalam pengurusan oleh sesebuah organisasi. Pekerja yang inovatif perlu wujud dalam sebuah organisasi kerana ia amat penting dalam meningkatkan pencapaian dan perkembangan dalam syarikat. Saya berharap agar syarikat-syarikat di luar sana dapat membina pekerja yang inovatif setelah mendengar perkongsian saya sebentar tadi. Sekian, itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada ucapan hari ini. Terima kasih kepada hadirin dan juga hadirat yang sudi mendengarnya.